Hari ini kita akan masuk the new topic lah. It's about 3D animation. Di mana minggu lepas kita telah belajar tentang animation development, di mana proses-proses untuk apakah proses-proses yang perlu kita lalui untuk menghasilkan sesuatu animasi. Tak kisahlah animasi tu 2D ke atau 3D. Okay. For today kita nak fokus pada penghasilan animasi 3D, 3 dimension. Kalau awak masih ingat, ada satu kotak stages yang dalam yang minggu lepas punya slide yang mana kita tak sentuh. Sebab saya cakap yang itu adalah untuk 3D. So kita tak sentuh minggu lepas. So kiranya minggu ni baru kita akan tengoklah proses-proses yang terlibat dalam fasa-fasa yang kita tak sentuh tu. Okey, sebelum kita masuk kepada fasa tersebut, saya just nak explain sikit lah apa itu 3D animation, di manakah kita buat 3D animation ni dan dia punya workflow, proses-proses dia. Okey, what is 3D animation? Okey, 3D animation ni dia adalah salah satu daripada digital animation lah ataupun computer animation. Okey, computer animation ni atau digital animation ni juga boleh juga dalam bentuk 2D dan juga dalam bentuk 3D. So 3D ni salah satu pada digital animation. Kenapa kita panggil dia digital animation? Sebab kita bina dia dengan menggunakan software. Maksudnya kita bina tu guna software. Kalau kita guna, contohnya kalau kita buat hand drawn yang kita lukis pakai tangan tu, ataupun kita buat stop motion yang kita pakai tanah liat tu ke, yang kita gunting-gunting kertas, kita buat cut out animation semua tu yang awak dah belajar dulu. Okey, benda tu kita tak panggil dia digital animation sangat sebab walaupun proses di akhirnya tu nanti kita akan guna komputer untuk gabung-gabungkan gambar semua tu, tapi dia tak dikira digital animation sepenuhnya sebab dia punya proses tu tak 100% guna komputer. Untuk 3D animation dan 2D digital animation ni memang dia dipanggil digital sebab kita memang proses dari awal, maksudnya daripada nak design karakter semua tu, kita dah melibatkan banyak penggunaan komputer lah. Okey, untuk menghasilkan 3D animation ni kita perlukan guna 3D software lah. Ada beberapa software yang awak akan tengok lepas ni. Apakah software tersebut? Okey, basically it involves several processes such as modeling, maksudnya bina model, texturing, rigging, animating and rendering objects. Okay, objects ni boleh terdiri daripada karakter, macam kartun karakter ke, binatang ke, raksasa ke, ikutlah dalam bentuk 3D. Kemudian props. Props ni mungkin dalam scene awak tu ada rumah ke, ada bangunan ke, ada pokok ke, ada batu bata ke, semua tu props lah dan sebagainya. Okey, semuanya dibina dalam satu persekitaran 3D. Maksudnya satu persekitaran yang kita boleh nampak dari semua pelbagai sudut lah. That's why kita panggil dia 3D. Okey, kebanyakan objek ni yang awak bina dalam 3D animation ni dia ada tinggi, dia ada tinggi, dia ada lebar dan juga dia ada kedalaman. Okey, yang menjadikan 3D animation ni special berbanding 2D adalah dia ada depth, dia ada kedalaman. So kita boleh nampak dia punya isi padu macam tu lah. Kita boleh pusing-pusing dia, kita boleh nampak lah. Kalau 2D kita tak boleh. 2D dia... Alright, this is one example of 3D animation. Okay, can someone tell me apakah karakter tersebut dan daripada animasi apa? Ni Toy Story. Dia burung jahat. Apa nama dia? Toy Story. Apa nama dia tu? Bunny and Friend. Bunny and Friend. Harry Potter. Tapi dia jahat. Dia jahat kan? Dia nampak baik tapi jahat. Mula-mula lah nampak baik. Apa ke nama? Lakso je. Toy Story 3 ke 2 ni? Ha? Apa dia? Toy Story berapa? 2 kot? Cushion. Ini 3 tak saya. Waktu yang tuan dia tu dah besar dah. Andy tu dah besar. Alright. Okay, ni contoh lah. Okay, sekarang setelah kita tengok apa tu, setelah kita tahu sedikit apa itu 3D, kan kita tengok workspace dia pula. Maksudnya di mana kita nak tempat untuk kita edit 3D ni. Maksudnya untuk kita hasilkan animasi 3D ni. Okay, kita guna 3D software untuk hasilkan animasi 3D. Okay, dalam 3D software tu
dia ada banyak software, tapi kebiasaannya setiap software ni dia ada layout dia yang lebih kurang sama lah. Maksudnya dia ada satu space, 3D space, yang mana 3D space ni dia ada dia terdiri daripada 3D Cartesian coordinate space. Maksudnya dekat sini, dalam space tersebut, dalam ruangan tersebut, dia ada 3 paksi, iaitu paksi X, paksi Y, paksi Z. Silap. X, Y, Z. Okey. Maksud dekat sini, dia ada 3 paksi, dia panggil Cartesian coordinate space. Yang mana X ni mewakili lebar, Y ni mewakili tinggi, Z ni mewakili kedalaman ataupun depth. So that's why kita boleh hasilkan objek yang 3D lah, sebab dia ada 3 paksi. Kalau untuk 2D animation ataupun 2D space, ruangan 2D, dia hanya 2 paksi saja. Itu paksi X dan paksi Y. So kita tak boleh nak hasilkan kedalaman ataupun depth, sebab dia ada 2 saja dimensi dia. Tapi kalau untuk 3D dia ada 1 extra, dia bagi Z, paksi Z. Okay, that's why kita boleh hasilkan 3D objek lah. Okay, setiap paksi ni dia ada titik origin dia. Okay, titik origin ni senang cakap, titik permulaan dia dalam ruangan, dalam software tu lah, ruangan tempat kita edit tu. Paksi tersebut, origin tu bermula daripada titik 000. So kalau awak guna, nanti kalau awak edit, awak bina animasi 3D, awak akan nampak posisi asal ataupun posisi awal titik di mana tempat awak nak edit tu adalah berada pada 000. Okay, 000 ni means ni X dia 0, Y 0, Z 0. Okay, maksud titik awalan lah. Siapa yang belajar matematik saya rasa pernah belajar tentang paksi-paksi ni, titik-titik ni. So saya rasa awak faham lah, saya rasa semua orang pernah belajar ni tentang paksi ni. Okay, ini contoh lah 3D animation workspace ataupun software yang kita gunakan untuk edit 3D animation. Saya dengar bunyi notification ada orang nak join. Sorry lah, saya tak dapat nak approve sekarang. Okay, Blender. Contohnya asal ni Blender. Yang paling atas ni Blender. Ni contoh dia. Blender ni bukan yang kat dapur tu ya. Ini Blender software. Okay, this one is free of charge. Maksudnya kalau awak berminat nak buat 3D animation dan awak tak nak keluarkan sebarang duit pun, awak boleh gunakan Blender. Blender ni memang free lah. Yang lain ni seperti Maya, 3ds Max, Cinema 4D semua ni kebanyakannya kena bayar lah, berbayar. Melainkan kalau awak guna crack lah, kalau awak guna pirate. Tapi ya secara secara legalnya kalau awak produksi yang sebenar lah, awak ada bina syarikat semua tu, awak memang tak boleh guna yang pirate lah. Awak kena guna yang berbayar ataupun awak guna Blender je. Blender ni free of charge. Tak silap saya lah, Upin Ipin pun pada musim-musim pertama dia, masuk musim awal lah, yang bukan musim sekarang ni, bukan yang baru-baru ni. Musim pertama dia tu rasanya dia orang guna Blender je untuk buat. Okay, setelah kita tahu software apa yang kita guna. Okay, masa saya tadi, okay, ni kejap saya. Okay, ini adalah software. Dekat sini adalah ruangan 3D yang saya cakap. Maksudnya di sinilah tempat kita edit model kita. Okey, paksi ni ada, sebenarnya dekat sini ada 3 paksi lah. Paksi Y ke atas, paksi X ke tepi dan paksi Z ni ke dalam. Maksudnya depth. So nanti kita boleh twist lah, kita boleh pusing-pusing karakter ni, kita boleh tengok dari atas, dari atas kepala dia, dari belakang dia, dari bawah kaki dia dan sebagainya lah. Itulah kelebihan 3D sebenarnya berbanding 2D. Yang kalau 2D animation memang tak dapat buat benda tu. Okay, this is animation workflow. Okay, ini adalah flow yang kita perlu lalui untuk kita buat animation 3D. Okay, kalau awak tengok, awak ingat tak apa benda ni? Masih ingat tak apa benda ni? Bila awak tengok ni? Bila awak belajar benda ni? Siapa ingat? Minggu lepas. Saya harap awak ingat lagi lah sebab baru minggu lepas kan. Okay. Setiap ini adalah flow yang sama yang kita gunakan untuk bina animasi 3D. Maksudnya animasi 2D pun sama macam ni, animasi 3D pun lebih kurang sama macam ni. Dia akan ada 3 fasa utama iaitu pre-production, production dan post-production. Okay, dan setiap fasa utama ni dia ada stage lah, atau fasa-fasa yang kecil, yang mana kita dah tengok dah minggu lepas semua ni, kecuali yang ini.
saya ada cakap ke awak yang part ini kita akan simpan untuk minggu depan ataupun untuk next topik lah. So hari ni kita akan banyak menyentuh dekat sini lah. Sebab bahagian ini hanya melibatkan untuk 3D animation saja. Kalau yang bahagian-bahagian sini, bahagian sini, ni 2D animation pun 3D animation dua-dua akan ni lah lalui. Kecuali sini je. Kecuali yang sini kebanyakannya adalah untuk 3D lah. Okay, dalam 3D dia ada beberapa fasa yang agak istimewa, iaitu kita panggil sebagai modeling, texturing, lighting, animating and rendering. Okay, animating and rendering ni, dua ni dalam 2D pun ada sebenarnya. Tapi yang tiga atas ni memang kebiasaannya untuk 3D. Okay, walaupun nampak macam proses ni, walaupun dia susah macam ni, tapi tak semestinya dia dilakukan dalam secara berturutan lah. Ada juga masanya bila mana awak dah sampai fasa ni, awak kena patah balik naik atas ni dan semuanya lah. Tapi ini adalah perkara-perkara yang kita buat dalam 3D, untuk menghasilkan animasi 3D. Okay, first kali kita tengok modeling. Okay, daripada modeling ni apa yang awak boleh faham adalah kita yang nak bagi awak senang faham adalah kita menghasilkan model lah. Model. Okay, untuk 3D kita mesti, untuk kartun kita mesti ada karakter. Dan karakter tersebut kita perlu modelkan lah dalam bentuk 3D. So kita first bila kita dah design karakter kita dalam bentuk, first kita memang design dalam bentuk lukisan. Dalam fasa design kita lukis lah. Tapi dalam fasa modeling ni kita transfer yang lukisan tadi tu kepada dalam bentuk 3D. Kita modelkan lukisan kita tu tadi dalam bentuk 3D mengikut apa yang kita lukis lah. Okay, modeling is a process of sculpting the 3D object in a Cartesian space. Okay, sculpting ni maksudnya macam kalau dalam bahasa Melayu tu yang selalu kita tengok orang kata, dia panggil apa? Sculpting, bukan mengukir apa? Siapa tahu? Lupa tak dalam bahasa Melayu. Ada siapa boleh tolong? Membentuk. Tak, dia ada word lain apa? Bukan mengukir apa ke? Macam orang buat pasu bunga tu kan, yang pakai tanah liat tu semua tu. Kalau animation dia tulis mengukir je. Mengukir. Boleh lah mengukir lah. Maksudnya kita buat satu objek lah. Macam kalau dalam dunia sebenar, kan awak pernah tengok tak macam mana orang buat pasu bunga, macam mana orang buat model daripada tanah liat ke, daripada kayu, dia ukir kayu ke, dia ukir ais ke, semua tu kan. Benda tu lah maksud kita hasilkan satu model 3D lah. Tapi dalam konteks ini adalah kita menghasilkan model 3D tu dalam komputer lah dengan menggunakan 3D software. Okay, typically modeling will start with a polygon. Okay, kebiasaan dalam 3D punya software kita akan mula dengan polygon dalam bentuk macam ni. Empat segi ni dia macam dia tak ada kedalaman, dia tak ada tebal ke apa. Dia dalam bentuk empat segi ataupun tiga segi. Mana ke mouse. Kemudian daripada polygon ni kita akan hasilkan berbagai bentuk. Antara bentuk yang kita boleh hasilkan seperti bulatan, bukan bulatan lah, sfera, square, cone, cylinder, bentuk donat ni dan sebagainya lah, yang dipanggil sebagai polygon object ataupun mesh. Okay, daripada mesh ni lah kita boleh hasilkan pelbagai bentuk karakter yang kita nak dengan cara kita edit dia lah. Okay, setiap polygon tersebut dia ada 3 komponen utama, iaitu vertex, edge dan juga face. Okay, vertex ini adalah ni yang hujung. Kalau polygon ni kan, yang titik hujung ni, bucu ni, dia panggil vertex. Garisan yang menyambung antara dua vertex dipanggil sebagai edge. Bukan edge yang wrestling tu, ni edge. Maksudnya yang garisan yang menyambung dua titik, dua vertex. Okey, face pula adalah permukaan. Permukaan yang contohnya bila 3 atau 4 vertex ni bersambung, dia akan hasilkan satu permukaan yang kita panggil sebagai face. Okey. Dengan kita boleh hasilkan pelbagai objek dengan cara kita memanipulasikan sama ada vertex, edge atau face pada ni lah dalam 3D software. Contohnya kalau awak boleh tengok kat sini kan, ada kalanya contoh ni dia modify ataupun dia edit edge. Ada kalanya dia edit bahagian vertex. Ada kalanya dia edit face. So itu terpulang kepada kreativiti masing-masing lah nak edit macam mana supaya daripada cube ni nanti dia akan boleh hasilkan satu objek yang awak
seperti yang awak mahukan. Mungkin daripada cube ni boleh awak hasilkan kapal ke, kereta ke, ataupun karakter robot ke apa kan. Itu terpulang pada awak lah. Tapi apa-apa pun, awak kena bermain dengan vertex, edge dengan face untuk polygon ni lah untuk edit. Okay, antara cara awak boleh modify dia kalau dalam 3D punya software adalah dia ada cara yang kita panggil sebagai extruding, merging, beveling, subdividing dan sebagainya. Ini kalau awak belajar 3D nanti awak tahulah apa benda extruding ni, apa ni merging ni. Extrude ni dia macam dia tarik supaya benda tu jadi tebal dan sebagainya lah. Dan nanti kita akan tengok nanti bila waktu kita belajar 3D nanti. Okay, ini contoh bagaimana daripada polygon tersebut kita boleh hasilkan satu karakter. Macam ni dia hasilkan ni lah karakter daripada dengan menggunakan polygon dan polygon object dan terhasillah bentuk manusia ni. Sebenarnya setiap titik-titik ni kita boleh edit, kita boleh tarik dia dan sebagainya lah. So kita boleh edit sampailah dia jadi karakter yang kita nak. Tapi nak design karakter yang macam bentuk manusia ni, ada curve-curve ni agak susah sikit lah bagi saya. Berbanding kalau awak nak design robot ke, bangunan ke yang mana kebiasaannya shape dia berbentuk bersegi kan, tu agak mudah sikit lah. Tapi untuk objek yang bermelengkung ataupun yang macam manusia punya muka yang dia macam tak sekata tu, dia agak sukar sikit lah proses. Okay, setelah model awak siap, model awak ni masih kosong lagi. Maksudnya dia dalam bentuk tanah liat. Macam awak imagine je lah dia dalam bentuk tanah liat. Maksudnya dia tak ada apa-apa lagi. Dia hanya model je. So untuk menampakkan dia cantik, kita kena buat texturing. Maksudnya kita tambah texture pada model yang kosong tadi tu. Okay, apa itu texturing? Texturing is a process of creating surface and color attributes of model to make them resemble whatever object they are supposed to represent. Commonly referred to as map or skin. Okay, tujuan dia adalah kita nak tampal ataupun kita nak balut karakter tadi, 3D model kita buat tadi yang kosong, tak ada apa, warna semua tak ada tu kan. Balut dengan something supaya dia nampak seperti objek yang kita nak dia jadilah. Contoh kalau manusia macam manusia lah. Kalau kereta macam kereta lah. So, dia macam balut lah, awak anggap macam dia balut. Kita balut karakter tu atau kita tampal something atas karakter tu. Bila awak buat texturing ni, barulah awak punya karakter ni karakter 3D ni nampak realistik sedikit lah berbanding kalau macam ni kan. Kan tak nampak realistik, macam warna tak ada, apa tak ada, baju semua tak ada kan, tak ada warna semua tu. So dengan buat texturing ni barulah karakter awak nanti nampak lebih realistik. Okay, ada beberapa type of mapping ataupun texturing yang boleh kita buat, iaitu UV mapping dan material yang kita akan cover lah. Kita tengok satu persatu. Okay, texturing yang pertama kita panggil sebagai UV mapping. Okay, UV mapping ni senang cakap, kita balut atau kita bungkus kita punya karakter tu dengan apa-apa 2D image, gambar ataupun PNG file ke JPEG file ke yang dalam bentuk image, kita balut atau kita tampal atas karakter kita. Okay, contohnya dekat sini. Okay, kita ada satu 3D model, anggaplah buat masa ni karakter ni masih lagi kosong, tak ada warna, tak ada baju semua tu lah. Okay, kita ada gambar ini. Gambar ni kita sebagai texture lah, macam ini adalah texture dia. Kita akan tampal setiap part ni pada bahagian-bahagian tertentu. Misalnya gambar yang ini ataupun image yang ini kita akan tampal di kepala. So dia akan balut muka karakter tersebut. Yang ini pula bahagian ni pula kita akan balut pada badan dia. Maka terhasillah baju dia ni. Sama juga sini seluar ni kita akan balut dekat kaki dia. Maksud dia akan tampal kat kaki dia, so akan jadilah seluar dia kat sini. Tangan dan sebagainya lah. Okay, ni kita panggil dia sebagai UV mapping. Kita just tampal ataupun kita balut 2D image pada 3D object. Okay, ini salah satu contoh yang mudah. Okay, ini contoh macam mana kita nak buat bumi ataupun globe. Okay, very simple. Kalau dalam 3D model tu, dalam 3D software, kita just create a sphere ataupun bola ataupun bulatan lah. Ni macam bola kan. Lepas tu macam mana kita nak jadikan dia bumi, kita just download lah mana-mana gambar map macam ni dekat internet. Lepas tu kita just tampal dia atas
atas globe ni, atas bulatan sphere ni, maka secara automatik dia akan balut bulatan tersebut dan jadilah bumi. Very simple process. Macam ni mungkin agak complicated sikit lah, tapi yang ini dia mudah sikit. Maksud kita balut dia dengan gambar bumi ni, maka jadilah bumi. Kalau tidak, kalau ikutkan ini cuma sphere kosong je, tak ada warna, hanya warna kelabu macam tanah liat je kan. Bila kita balut, maka jadilah bumi. Doktor nak tanya. Ya? Kan yang tadi yang gambar sebelum tu kan? Yang gambar yang ni, dia kena ikut saiz sama dengan modeling tu lah. Selalunya kena ikut saiz lah. Sebab itu dia design macam tengok dia ada shape dia. Macam ni lah. Maksudnya dia kena betul-betul balut lah. Kalau tak kena nanti ada lari lah mata dia kat naik atas sikit ke apa kan. So kena properly design lah dia punya size tu. Tapi dia boleh adjust, tapi at least kita kena buat tu benda tu tepat lah. Kalau tak nanti dia akan lari-lari sikit. Tapi yang bumi ni senang lah, just balut je. Okay, ni contoh model yang sama. Kuda ni sebenarnya sama je model lah, tapi kita gunakan texture yang berbeza. Maka jadilah kudanya seolah-olah kuda yang berbeza-beza. Padahal model dia sama je, cuma kita tampal texture yang berbeza. Ini banyak dibuat dalam video game lah, dalam animasi bersama-sama. Dalam video game contohnya kalau awak main video game yang ada karakter yang lebih kurang sama, tapi kadang warna baju dia je yang lain. Contohnya karakter ni warna dia, baju dia merah, satu lagi karakter warna hijau, tapi model dia sama je. Masa dekat situ dia tampal texture yang berbeza je. Okay, selain daripada UV mapping tadi, kita ada lagi satu kita panggil material. Okay, texturing yang kita kategorikan sebagai material. Okay, material ni dia bukan tampal-tampal macam tadi. Tadi kita tampal 2D image atas 3D object. Yang ni kita set properties. Kita set optical properties kepada 3D object tersebut. Okay, optical properties ni memang dah ada disediakan dalam software lah. Maksud dalam Blender ke dalam 3ds Max dia ada. Macam kalau kita set, contoh kita ada sphere, kita ada satu bola. Bukan bola lah, macam bulatan kan. Kita set dia sebagai glass, contohnya kaca. Maka secara automatik dia akan jadi kaca. Macam, so bila kaca tu dia macam bersinar sikit, dia boleh cahaya kena dia, boleh pantul. Ataupun kalau awak set dia sebagai water, air, dia akan macam ni lah, macam air lah. Ada reflection, lepas tu dia macam goyang-goyang air punya pergerakan tu. Kalau macam ni magma kan. Okay, bila awak set dia sebagai magma, dia akan ni lah, macam ada lah magma punya ni asap ke apa kan. Maksudnya ini kita bukan tampal. Yang this one kita bukan tampal, kita set properties dia. Dan semua ni kebanyakannya dah disediakan oleh dalam sistem lah, dalam software. Macam ni lah, ada glass, green glass, metallic, semua tu. Okay, macam walaupun objek ni sebenarnya kalau awak tengok sama je, semuanya bulat, tapi bila kita apply texture yang berbeza, dia akan menghasilkan objek yang berbeza. Misalnya, yang ni kita nampak dia buah oren. Yang ni kita nampak dia macam rumput. Yang ni kita nampak dia macam buah kelapa. Sedangkan kalau ikutkan semuanya bulatan yang sama je. Tapi sebabkan texture yang berbeza kita apply pada objek yang sama, dia akan secara tak langsung jadi objek yang berbeza. Dia memberi maksud yang berbeza lah. Okay, saya bagi contoh kat sini. Ada dua objek dekat sini. Ada dua objek yang sama, iaitu muka apa ni? Boleh kata muka monyet kot. Okay. Satu, dia macam ini saja. Dia tak ada material apa macam ni. Satu lagi dia apply material yang berbentuk macam ni. Macam efek dia macam ni. So daripada sini apa yang kita boleh nampak adalah kita boleh bezakan dua ni walaupun dia objek yang sama. Daripada sini mungkin kita boleh katakan yang kepala ni dibuat daripada kaca ataupun dibuat daripada besi, dan dia kalau jatuh dia pecah. Yang ni pula mungkin batu, kalau jatuh dia tak pecah, ataupun dia keras sikit ke, ataupun ini kalau kaca dia cepat pecah, ataupun kalau besi dia susah nak pecah. Dari satu material yang awak apply pada sesuatu model ni juga, dia akan menggambarkan berat. Maksudnya kalau objek tu nampak macam besi, so bila orang tengok, bila penonton tengok, dia akan dapat rasa seolah-olah objek tu berat lah. Kalau objek tu nampak macam mungkin tak nampak macam biasa je macam bukan, tak nampak macam batu, tak nampak macam besi apa, mungkin orang boleh anggap benda tu ringan.
So texturing ni pentinglah untuk menampakkan realistik sesuatu objek tersebut. Okay, kemudian setelah awak apply texture, so perkara penting dalam 3D adalah lighting ataupun pencahayaan. Awak kena set lighting. Bila awak buat 3D, awak kena set lighting supaya kita boleh create the right atmosphere ataupun environment kepada animasi kita ni. Sebab kalau pencahayaan tak betul ataupun tak cukup, dia mungkin akan menghilangkan mood yang kita nak sampaikan dalam cerita kita tersebut, dan juga dalam masa sama dia mungkin akan menyebabkan karakter ataupun scene yang kita rakam tu kurang jelas, nampak gelap ke ataupun nampak macam tak menarik lah untuk ditonton. That's why lighting is important. Okay, dalam 3D ada beberapa type of lighting. Okay, secara defaultnya lighting dalam 3D kita bagi sebagai ambient lighting ataupun default lighting. Kemudian kita panggil sebagai spotlights, omni lights atau point lights, dan juga infinite atau directional light. Okay, kita akan tengok apa dia setiap lighting ni, dia ada perbezaan dia, macam mana cara dia memancarkan cahaya tu. Okay, first is first is ambient light. Okay, ni adalah yang general lah, yang kata secara default dia. It's also called global ambient. It has no source or direction but affects everything in a scene uniformly. Maksudnya cahaya ni kita tak tahu datang dari mana. Dia datang dari dari pelbagai arah lah. Kita tak tahu mana sumber dia. Dan juga kita tak tahu dia pergi ke mana, tapi dia affect semua entire screen lah. That's why dia jadi default lighting lah. Maksudnya kalau kita tak buat, dia jadi ambient light sajalah. Okay, kalau spotlight ni dia unik sikit. Sebab spotlight ni dia cahaya yang datang daripada satu sumber ataupun satu punca, dan dia menghala, cahaya tersebut menghala ke satu direction, maksudnya satu arah. Dan ini adalah yang sering digunakan dalam 3D punya animation. Maksudnya cahaya spotlight ni dia datang daripada satu sumber dan dia memancar pada satu arah saja dan menuju ke objek yang kita nak ni lah. Objek yang kita nak dia pancarkan tu. Okey, dia selalunya dalam bentuk cone. Maksudnya sini sumber dia akan mencapah macam ni lah. Cahaya dia akan mencapah macam ni. Dan sini objek. So maksudnya dekat sini cahaya dia datang pada satu sumber dan menuju ke satu arah saja. Tapi arah dia makin besar lah. Maksudnya dia makin mengembang lah. Kalau nak senang faham, dia lebih kurang lampu-lampu dekat ni lah. Lampu-lampu dekat stage persembahan ke apa, yang kalau spotlight je kan kita pancar, kita nampak lah objek mana yang kita nak fokuskan tu dekat atas pentas tu. Okey, lagi satu adalah omni light ataupun point light. Okey, berbeza dengan spotlight. Omni light ni pula dia cahaya yang datang daripada satu sumber, tetapi dia mencapah ke semua arah. Maksudnya dia memancar ke semua arah. Contoh terbaik dia adalah seperti mentol lampu. Mentol lampu yang bukan yang jenis yang jenis bulat yang selalu kita dulu pasang kan. Dia jenis macam omni light. Maksudnya dia datang daripada satu sumber, tapi cahaya tu tadi tersebar luas ke pelbagai arah. Macam tadi spotlight dia satu arah saja. Yang ni pelbagai arah. Okey, directional light pula ataupun infinite light ni dia Okey, infinite light ni dia lebih kepada dia cahaya yang datang dari jauh. Dia parallel, maksudnya cahaya tu datang macam menuju ke satu arah, tapi dia datang dari sumber yang sangat jauh lah. Dia sesuai kalau kita nak buat macam cahaya matahari, yang maksudnya cahaya tu jauh, bukan cahaya lampu lah. Maksud cahaya tu datang betul-betul dari jauh. Okey, tapi selalunya dalam 3D kita akan guna ni lah spotlight. Spotlight lah selalunya. Omni light pun ikut situasi lah. Kalau kita nak buat lampu tu mentol, cahaya tu datang daripada mentol, mungkin kita boleh guna omni light lah. Okay, ni beberapa contoh lighting. Okay, can someone tell me what do you think about this one? Apakah jenis lampunya ni? Atau lampu lah, apakah jenis lightingnya ni? So boleh beritahu. Omni
Why Omni? Semua arah. Sebab dia memancar ke semua arah. Okay. Dia datang daripada satu sumber dan dia memancar ke semua arah. Okay, kalau yang ni? Yang ni? Tu yang last tu. Yang tadi. Flash. Apa benda? Flash? Apa ni? Nama yang nak buat macam cahaya matahari daripada jauh tu, apa nama dia? Tak. Itu kalau awak tengok dia ada something kat sini. Dia macam Oh, ini Tu spotlight. 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 Dia spotlight sebab dia dalam bentuk cone. Cahaya dia tu memancar dalam bentuk cone. Dia kalau dari inner light tu ataupun inner light tadi tu dia lagi jauh lah sumber dia. Macam ni dia dekat dia dan dia hanya fokus pada satu arah. Cahaya ni datang daripada satu sumber dan dia fokus pada satu arah saja. Spotlight ni penting kalau kita nak gunakan untuk kita highlight lah karakter-karakter ataupun highlight benda-benda penting dekat atas skrin lah, untuk kita nak lebihkan cahaya kat situ apa ke. Sebab spotlight ni lagi satu pun macam korang kan suka spotlight sekarang ni kan. Kan korang suka jadi glamour kan. So korang nak spotlight lah. Nak supaya orang satu dunia kenal kan. Korang suka viral. Alia. Okay. Aku juga batin lah. Okay, ini contohnya bila kita tak apply lighting. Okay, ada contoh ni before and after. Kita boleh nampak lah perbezaan dia without lighting and after with lighting. So kita boleh nampak mana yang lebih nampak mood dia lah. Macam dia boleh mewujudkan satu mood ataupun atmosphere yang berbeza berbanding yang ni. Macam very simple, and this one kita nampak lah macam bercahaya, nampak terang dan sebagainya. Okay, kenapa lighting important dalam animasi? Kenapa pentingnya pencahayaan dalam animasi? Okay, kalau tanpa lighting, semua 3D work kita akan nampak unrealistic lah. Sebab tak mungkin tak ada cahaya. Maksudnya, kita dekat dunia sebenar ni pun sentiasa ada cahaya. Kecuali kalau kita tutup lampu dan di tempat gelap lah. Normally, di mana-mana kita pergi, waktu siang ke apa, akan ada cahaya, atau waktu malam pun akan ada cahaya daripada lampu ke dan sebagainya. Dan cahaya ni dia datang di arah-arah tertentu dan dia memancar dengan cara tertentu. So, kalau kita tak ada lighting dalam animasi kita akan nampak tak realistik lah, sebab tak mungkin tak ada cahaya dekat dunia ni. Kecuali kalau dah memang gelap lah, gelap gelita semua kan. Okay, kemudian untuk establish a setting. Okay, bila story tu take place. Contohnya, kalau benda tu berlaku di siang hari, maka cahaya kena terang lah. Kalau benda tu berlaku di malam hari, mungkin cahaya dia agak malap-malap sikit ataupun datang daripada lampu jalan ke semua tu lah, yang orang kata ikut situasi. Cahaya ni boleh beritahu penonton sama ada keadaan sekarang ni siang ke malam. Okey, kemudian enhancing or creating the mood. Okey, ini juga penting. Kadang-kadang contohnya kalau awak buat animasi seram misalnya, janganlah pula cerita hantu ke apa ke, tapi cahaya terang menderang kan. Orang tak takut sangat lah. So setting lah macam cahaya tu agak malap sikit ke, gelap-gelap sikit ke kan, supaya mood tu datang. Kalau cerita yang ceria pula, macam contohnya awak buat animasi kanak-kanak, janganlah buat warna dia malap, cahaya pun sikit je kan. Sebenarnya nanti orang confuse, ini cerita ni nak bagi kita ceria ke, nak bagi kita takut kan. So cahaya tu penting dalam untuk set the mood, untuk set mood penonton. Okay, dia boleh create illusion of depth, volume dan revealing substance. Lepas tu setting visual style. Maksudnya mungkin kadang-kadang kita punya animasi kita ada style kita sendiri. Kita kalau animasi kita nak memang cahaya dia macam warna oren ni. Macam bila kau tengok animasi kita tu nampak keorengan dia punya warna dah. Tu terpulang lah pada kita. Dia punya cahaya kan warna oren ni sepanjang masa kan. Okay, lepas tu directing DI. Maksudnya sometimes kita perlu gunakan cahaya ni untuk tarik perhatian penonton untuk tengok pada part-part tertentu dalam skrin kita lah. Mana part-part penting tu kita apply lighting kat situ supaya mata pengguna ni dia terus tengok bahagian kita nak dia tengok tu lah. Okay, ni adalah beberapa kepentingan lighting lah. Okay, kemudian rigging. Okay, rigging ni pula. Okay, setelah tadi kita ada model, kita dah bina model, kita dah buat texturing, kita dah tambah texture pada model. So, sekarang kita masuk ke satu lagi proses, iaitu rigging. Okay, rigging ni adalah satu proses di mana kita menambah tulang
ataupun bone structure kepada 3D model yang kita dah bina tadi. Okey, asalnya karakter yang kita bina 3D tadi tu, dia memang tak ada apa-apa rangka, dia memang ada badan dia saja. Dia tak ada tulang. So rigging ni adalah seolah-olah proses kita menambah tulang kepada 3D model kita tadi. Apa tujuan dia adalah supaya kita mudah untuk menggerakkan dia nanti sewaktu fasa animasi. Maksudnya waktu fasa kita nak animatekan dia nanti, kita nak gerak-gerakkan dia nanti, ia akan jadi lebih mudah sekiranya karakter tersebut kita dah masukkan tulang. Maksudnya kita dah rigging badan karakter kita tu. Okey, dia lebih kurang macam puppet lah. Maksud bila kita dah tambah tulang-tulang pada tulang yang bersambung lah antara dalam kita punya karakter tu, nanti kita mudah nak control dia macam puppet. Pernah tengok puppet lah yang orang main, bukan puppet yang macam tu, yang jenis pakai tali tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Kita tarik tangan dia pun gerak tu. Macam tu lah. Okey, tu tujuan dia. Supaya bila kita nak buat animasi nanti senang untuk kita gerakkan. Okey, teknik ni boleh simplify the animation process. Maksudnya saya cakap tadi, kita boleh memudahkan proses animasi tu nanti. Okey, ni contoh karakter yang tak ada rigging. Maksudnya belum ada tulang lagi. So maksudnya pergerakan dia terbatas lah. Bila awak buat karakter macam ni, belum ada rigging, awak hanya boleh pusing karakter tu macam pusing macam ni lah. Kalau boleh gerak pun dia boleh gerak pusing, macam awak rotate dia macam tu je. Tapi bila awak buat rigging, awak buat tulang pada dia, awak boleh kontrol tangan dia naik turun ke, kepala dia kiri kanan ke, badan dia atas bawah ke, dengan mudah setelah awak buat rigging. Okay, the action of joint influencing each other is called inverse kinematic. Okay, bila awak buat tulang tu, misalnya setiap tulang ni dia akan bersambung dengan tulang-tulang yang lain. So, apa faedahnya tulang yang bersambung ni, dipanggil sebagai inverse kinematic ni? Bila kita gerakkan satu tulang ataupun satu joint, satu tulang yang menyambung lah, titik tulang yang menyambung dengan dengan tulang lain. Okay, contohnya saya gerakkan tangan saya ni. Bila saya gerakkan titik tangan saya ni, contoh saya tarik ni atas, secara automatik tulang yang di sini yang bersambung dengan yang ni dan juga yang ni akan naik sekali. Contoh dekat sini. Awak boleh tengok dekat skrin ni. Dia gerakkan titik ini, tapi secara automatik titik ini pun bergerak, titik ini pun bergerak. Sebab tulang dia dah bersambung. That's why dia panggil sebagai benda ni sebagai inverse kinematic. So dia lagi dapat memudahkan kita punya animation. Maksudnya kita hanya gerakkan satu titik saja, satu titik tulang saja, yang lain akan follow automatic. Asalkan titik-titik tulang-tulang tersebut bersambung lah. Kalau tak bersambung, bateri dah habis pula. Sekejap. Okey. Asalkan tulang-tulang tersebut bersambung, dia akan bergerak secara automatik. Okay, proses ni penting sebab dia dapat memudahkan animasi nanti waktu nak buat animasi ni. Okay, rigging ni kena betul. Kalau tak betul, dia akan jadi pelik. Contohnya dalam ni lah yang awak nampak ni. Siapa yang pernah main game FIFA ke apa, dia kadang-kadang terjumpalah benda ni. Di mana apabila rigging tu tidak dilakukan dengan betul, maka dia akan nampak weird dan distracting. Siapa pernah mengalami benda ni? Siapa geng-geng yang pernah main FIFA ke, PES ke, yang tiba-tiba Pernah. Anda? Hello? Ada orang? Sebab ini bila proses rigging tu tak mungkin ada berlaku kesilapan di mana-mana, maka jadilah action-action yang pelik macam ni lah. So rigging ni sepatutnya dia, bila kita buat rigging tadi, dia akan mengikut norma tulang manusia sebenar. Maksudnya kalau kita punya tangan, siku kita hanya boleh macam ni kan. Kita tak boleh lagi bawah, tak boleh kan. So sama juga bila kita buat rigging tu, dia akan set automatic. Tangan kita hanya boleh macam ini saja, tapi dia tak boleh ke bawah. Sebab dia ikut norma ni kan, normal punya tulang. So kalau tak buat dengan betul, dia akan jadi terbalik macam ni lah. So rigging ni penting. Okay, setelah karakter yang kita bina tu dah ada tulang, kita dah buat rigging, maka bermulalah proses seterusnya, iaitu kita menghasilkan animasi. Maksudnya kita gerakkan, kita mula gerakkan karakter-karakter tersebut. Okay, here is where the object comes to life. Okay, di sinilah di mana 3D animator akan gerak-gerakkan karakter tersebut mengikut storyboard, mengikut apa yang kita nak.
Dan untuk create illusion of movement lah. Okay, ada type animation ni, dia ada banyak yang kita dah sentuh pun minggu lepas. Sama juga keyframe, motion capture dan juga procedural. Benda ni kita dah cakap lah minggu lepas lah. Okay, keyframe animation ni adalah di mana kita guna keyframe. Okay, siapa yang biasa guna animation software ataupun 3D software ke apa, dia ada keyframe untuk kita buat animasi. Keyframe ni dia macam satu titik lah, satu dot ataupun satu dot kecil di timeline yang mana dia akan simpan, contoh ni kan, dot ni. Okay, ni dot ni kita panggil sebagai keyframe lah. Setiap keyframe ni dia akan simpan pose ataupun apa-apa bentuk karakter kita tengah buat pada ketika tu lah. Contohnya mungkin titik ni, contohnya pada titik ni karakter kita tengah berdiri, pada titik ni karakter kita tengah duduk, pada titik ni karakter kita tengah berlari. So bila kita buat ni semua ni, bila kita play nanti dia akan bergerak lah, karakter tu akan bergerak lah. Okay, keyframe ni dia act as a marker placed on the timeline. Maksudnya dia akan jadi penanda lah pada timeline tu. Mungkin sekarang ni bagi siapa yang tak pernah guna Flash, tak pernah guna After Effects dan sebagainya, mungkin awak semua tak faham sangat apa itu keyframe. Tapi tak apa, nanti bila kita dah masuk praktikal nanti, kita akan lebih faham lah apa itu keyframe. Sebab semua animasi yang kita akan buat ni nanti akan melibatkan penggunaan keyframe. Kita akan fokus pada keyframe animation lah untuk kelas ni. Yang lagi dua ni, yang motion capture dengan procedural ni mungkin kita jarang-jarang guna lah. Motion capture terutamanya lah kita akan guna sebab kita tak ada alat dia. Kita tak ada alat untuk buat motion capture. So kita akan guna keyframe ni saja. So nanti dalam praktikal nanti awak akan lebih faham lah apa itu keyframe. Ini contoh animasi yang menggunakan keyframe. Setiap keyframe tu dia ada simpan kedudukan terkini lah objek tersebut. Okay, ini contoh satu karakter yang mana kita dah buat rigging tadi, yang kita tambah tulang tersebut, dan juga kita animatekan dia dengan menggunakan keyframe. Okay, yang titik-titik awak nampak ni semuanya keyframe. Okay, setiap keyframe ni dia menyimpan satu posisi terkini untuk untuk setiap part pada badan karakter tersebut. Okay, kalau awak tengok kat sini ada banyak layer. Okay, maksudnya walaupun karakter ni hanya satu karakter, tapi untuk membuat pergerakan sebegini, kita perlu banyak titik yang perlu kita edit ataupun kita perlu modify. Macam kita perlu tukar kita perlu main lah, kita kena play around dengan kita ubah dia punya posisi semua ni. So mungkin contohlah, sini titik untuk kepala, sini titik untuk tulang tangan, sini titik untuk tapak tangan, sini titik untuk lutut dan sebagainya. Setiap satu tu kita kena buat dia punya animasi dia, perubahan setiap satu keyframe, satu pergerakan. Satu lagi keyframe, satu pergerakan. So bila kita play, dia akan jadi macam ni lah. Sebenarnya bila kita dah buat rigging ni, pergerakan kita lagi senang lah. Macam lagi mudah lah kita nak buat pergerakan. Okay, dalam keyframe animation ni pun ada dia panggil sebagai twinning and morphing. Okay, twinning and morphing ni saya kalau explain saya rasa mungkin susah nak faham. Sebab kita hanya senang nak faham kalau kita buat sendiri nanti. Okay, kita akan tengoklah apa twinning, apa itu morphing, sebab tu kita buat animasi nanti. Apa yang boleh saya cakap dekat sini adalah twinning ni adalah satu proses di mana kita hanya set dua keyframe saja, keyframe pertama dan keyframe kedua. Dan pergerakan di tengah-tengah antara keyframe, kedua-dua keyframe ni akan dijana secara automatik oleh komputer lah. Maksudnya kita tak payah susah-susah buat, komputer akan buat kan. Okay, ni contoh twinning, pergerakan bola. Yang ini contoh morphing lah. Okay, semua benda ni kita akan belajar nantilah. Okay, ini motion capture. Okay, motion capture ni saya rasa semua faham, di mana kita rakam pergerakan aktor, kemudian kita apply pergerakan tersebut pada ni lah 3D object. Ini kita tak mampu nak buat sebab benda ni kita tak ada peralatan dia. Kalau ada pun dekat sana lah, dekat ni lah, dekat opsi lah. So kalau dapat buat ni memang best lah.
Okay, procedural animation pula lebih kepada yang kita dah tengok minggu lepas, di mana animasi ni dilakukan bukan secara manual, maksudnya bukan kita buat satu persatu, tapi dia lebih kepada dia mengikut skrip ataupun programming yang kita dah tetapkan. Contohnya macam minggu lepas, kalau awak ingat, pergerakan pokok, angin tiup pokok, daun gerak semua tu kan, ataupun ada satu animasi yang ada orang sedang mengejar kotak merah tu. Kalau awak masih ingat kan minggu lepas ni slide. Okay, benda tu procedural animation lah, maksudnya animation yang berlaku secara automatik dengan mengikut skrip yang kita tentukan. Okay, ada juga beberapa jenis seperti path animation, camera animation, particles animation, hair and fur, fluids dan juga rigid body. Okay, path animation ni maksudnya pergerakan karakter tersebut akan mengikut laluan yang kita tetapkan. Maksudnya kita just set je laluan dia punya flow, kat mana dia kena lalu, so nanti dia ikut lah. Okay, particle animation ni pula dia lebih kepada macam special effects punya animation lah, macam bunga api ke, asap ke, dan sebagainya lah. Benda-benda macam ni kita tak buat manual lah, maksud kita bukan buat gerakan tu satu persatu, contoh partikel kan, bukan kita sendiri yang buat pergerakan dia naik atas, turun bawah semua kan, dia macam di generate secara automatic oleh komputer. Okay, camera animation ni pula dia lebih kepada macam mana apa yang kita inilah kamera punya movement, macam mana cara kita papar macam mana apa yang kita papar kat skrin tu, macam mana sudut rakaman kamera tersebut. Macam contoh ni, kamera ni naik atas, ini pun dikira animasi kamera animation ni pun dikira animasi sebab dikira satu pergerakan lah. Okay, kalau awak tengok cerita-cerita dekat TV pun yang bukan animasi sekalipun lah, yang cerita drama ke apa ke, kamera main peranan penting. Kalau awak tengok mereka tidak menggunakan sudut rakaman yang sama. Kadang-kadang kamera bergerak ke tepi, kadang-kadang kamera bergerak ke atas dan sebagainya lah. Okay, saya nak tanya sini, siapa yang selalu tengok sinetron Indonesia? Kamera animation apa yang selalu diorang guna? Tahu boleh jawab? Zoom kan? Dia suka zoom. CGI. Asyik zoom kan? Betul bersambung kan? Itulah kerja dia, zoom sampai dah habis. Itu contoh kamera animation lah. Tapi janganlah guna melebih-lebih sampai jadi macam tu kan. Kalau ada 5 karakter, ya. Dia nak bagi dramatik. Tapi yang saya tak tahannya, kalau ada katakanlah kalau dekat skrin tu ada 5 karakter, 5 tu setiap seorang dia ada zoom dia. Ada, itu pun dah 5 minit dah habis. Betul? Animasi orang pun ada zoom in zoom out kan, betul? Apa dia? Animasi Indonesia pun ada zoom in zoom out. Tak pernah tengok lah animasi apa? Tak tahu, kebanyakannya ada juga. Kena animasi Jepun tu. Oh, lain. sorry. Saya tak pernah pula layan animasi Indonesia, tak tahu lah pula ada animasi apa. Okay, itu contoh kamera animation lah. Okay, lepas tu hair and fur animation ni untuk rambut ataupun bulu dan sebagainya. Okay, benda ni sebenarnya kita tak, pergerakan rambut semua ni kita tak buat automatik lah. Dia memang ada satu program yang mana bila kita apply dia akan buat lah. Maksudnya kita tak, bukanlah kita buat rambut ni selai demi selai bergerak, tak dia buat automatik. Kita panggil dia bagai ni lah dalam kategori procedural animation. Okay, fluid animation ni untuk air lah, untuk gerakan air semua tu. Okay, rigid body animation ni pula. Okay, ini di mana kita apply fizik punya prinsip pada objek 3D kita. Maksudnya dekat sini macam mana? Bila kita apply rigid body animation pada objek kita tersebut, contohnya cube ni kan. So bila bola ni berlanggar dengan cube ni, secara automatik cube ni akan bergerak dan yang atas semua akan jatuh. Sebab apa? Sebab dia benarnya animasi ni yang jatuh ni bukan kita buat tau. Kita tak buat manual. Maksudnya dia jatuh automatik. Dia sebab dia ada hukum fizik lah. Bila ada satu objek yang crash with each other, objek yang ringan tu akan terbang lah. Yang mana dekat atas dia akan ditarik oleh graviti. Graviti akan tarik dia ke bawah dan dia akan jatuh. So maksudnya dekat sini ini salah satu prosedur animation yang mana kita tak payah buat manual pun. Kita just rollkan bola ni. Bola ni langgar kotak ni automatik akan jatuh. Mengikut hukum fizik. Macam itulah rigid body ni. Okay, now we go to the last part which is rendering. Okay, setelah kita buat animation semua gerak-gerak ni,
Then now we go to rendering lah. Rendering ni kira kita nak hasilkan final output lah untuk kita punya animasi yang kita dah edit macam-macam tadi. Kita dah buat rigging, kita dah buat texturing, kita dah buat apa tadi? Kita dah buat kita dah animatekan dia, kita dah tambah lighting tu. Now we want to render it so that we can get the final product lah, video yang sebenar lah. Okay. Tujuan rendering adalah untuk dapat finish product. Okay, sebenarnya ada beberapa type of rendering, tapi saya nak fokus dua je untuk hari ni, iaitu scanline rendering dengan ray tracing rendering. Okay, scanline ni dia satu proses yang cepat. Maksudnya rendering yang cepat. Mungkin dalam berapa minit okay, mungkin dalam berapa minit dah siap. Tetapi hasilnya tidaklah 100% seperti apa yang awak nak. Ada beberapa benda yang dia tak render, seperti reflection, retraction, semua tu dia tak render. So apa yang awak nampak tu, gambar yang keluar nanti, output dia tu tak seperti yang awak nak lah. Dia just untuk tujuan untuk awak pre-visualize. Maksudnya untuk awak tengok hasil awal dia macam mana. Okay, sebab sometimes kita bukan nak tengok semua, kita nak tengok macam mana video tu contohnya kan. So kita buat scanline rendering, so dia akan hasilkan dengan cepat video tersebut, tapi tak semua yang dirender. Sebab kalau untuk hasilkan finish product, awak kena buat rendering yang sebenar, iaitu ray tracing ni. Dia akan hasilkan video yang betul-betul seperti yang awak nak. Yang ada, kalau ada cermin, ada pantulan cahaya, kalau objek tu besi, dia ada reflection semua tu kan. Kalau awak nak benda tu, nak hasilkan video yang lengkap macam tu, awak kena buat ray tracing punya rendering lah. Tetapi ray tracing ni dia rendering yang ini memakan masa yang sangat lama lah. Kalau untuk animasi yang setengah jam ke apa kan, kadang-kadang mengambil masa berjam-jam untuk disiap. Maksudnya untuk render ni berjam-jam untuk siap. Dan juga kadang-kadang boleh ambil masa 1 hari untuk siap. So bila render ni, kadang-kadang bila awak render, kadang awak boleh buat benda lain. Awak boleh tidur, awak boleh makan dan sebagainya. Semata-mata nak menunggu lah, sambil-sambil menunggu tu rendering. Kemudian tetapi hasil yang dihasilkan tu memang dah siap lah, memang dah cantik lah. Okay, lepas tu so it's up to you nak render yang macam mana. Kalau setakat awak nak pre-visualize, awak ambil scanline, atau ray tracing awak buat yang ni lah. Sebab saya pernah buat satu animasi yang ringkas, kurang tak sampai seminit lah animasi tu. Tapi nak render dia ambil masa dekat berminit jugalah. Lebih lama daripada durasi animasi yang sebenar tu. Dan rendering ni juga mengambil, dia berdasarkan awak punya komputer jugalah. Kalau komputer awak tu power, cepat sikit lah. Jadi kalau komputer awak tu biasa-biasa saja, memang ambil masa lah. Okay, ni contoh beza scanline dengan ray tracing punya rendering. Okay, mungkin tak nampak beza sangat dekat sini. Tapi kalau awak tengok, perbezaan dia ada dekat spring ni. Okay, bila awak guna scanline rendering, besi ni nampak macam biasa je. Spring ni nampak macam biasa je. Macam tak nampak macam besi dah. Tapi bila awak buat ray tracing punya rendering, awak akan nampak spring ni macam bersinar lah. Macam seolah-olah besi lah. So beza dah lah. Scanline ni just untuk preview lah, untuk preview yang awal. Yang ini hanya kalau awak nak hasilkan yang sebenar lah. Okay, that's all. Look for